Assalamualaikum kawan-kawan YouTube yang tercinta semua. Akhirnya kita dah sampai di penghujung Ramadan. Hari ini hari terakhir kita berpuasa. Jadi saya ada masak bermacam-macam masakan Aceh yang kami panggil hari ini hari megang. Kalau di Aceh kami panggil hari megang, hari mak megang ataupun hari megang. Jadi kami akan masak bermacam-macam persediaan untuk menyambut Hari Raya Aidil Fitri besok. Saya ada masak putih, masak merah dan lontong. Juga yang paling spesial timpan. Ini asal kaya ataupun selai kaya dalam timpan. Saya dah siapkan semuanya. Di sini dah pun dah siap. Saya akan buat semua hari ini. Semua sekali hari ini, dan insya-Allah pun akan buat kek untuk anak-anak. Tapi hari ini saya akan kongsikan satu resepi sahaja, iaitu resepi masak merah daging Aceh. Kami panggil masak merah Aceh. Kalau bahasa Melayu gulai apa entah. Lupa. Gulai lembu. Itu bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Melayu ya. Jadi saya akan kongsikan hanya satu masakan saja untuk hari ini. Yang ni rupa dia yang dah siap. Macam ni yang dah siap, alhamdulillah. Setelah 1 jam semua dah siap macam ni rupa dia. Mari kita simak bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak daging. Bahan-bahan untuk masak daging merah khas Aceh. Di sini saya sudah sediakan bawang merah 1 biji yang besar, sebab saya pakai bawang merah yang besar. Di Denmark susah sikit nak cari bawang yang macam Asia yang kecil-kecil yang cantik itu kan. Jadi saya pakai bawang besar je. Dan sedikit buah pala, halia, bawang putih dan ketumbar. Ada buah keras, jintan kasar dan jintan halus. Sikit-sikit je, tak perlu banyak sangat. Nanti kalau banyak sangat bau dia kuat sangat. Jadi saya tak berapa suka kuat sangat. Dan tergantung berapa banyak daging yang kita masak. Dan cili kering yang sudah saya blender. Sedikit kelapa parut. Di sini susah sikit mencari kelapa yang segar, jadi saya beli yang dah diparut macam ni. Ini bahan-bahan ni semua kita kena blender. Kena blender sampai halus. Jadilah dia macam ni. Saya dah blender. Macam inilah nanti rupa dia. Dan seterusnya saya dah sediakan bahan-bahan untuk menumis. Sebelum kita masak ya, kita kena menumis bawang merah. Ada serai 1 batang. Kejap lagi kena ketuk. Lepas tu ada daun pandan. Dekat Denmark daun pandan memang susah juga nak dapatkan. Tak berapa susah lah, tapi mahal ya. Sikit je sudah berapa ringgit, berapa rupiah, saya pun tak ingat berapa. Jadi saya pakai 1 batang, satu helai je. Dan sedikit kulit kayu manis, bunga lawang. Dan apa nama dia benda ni? Allah, lupa pula saya. Buah kapulaga tak tahulah apa nama, janji benda macam ni lah. 4 sekawan ni kena ada. Yang ni pula aduhai, saya lupa lah. Batang apa? Bunga lawang ni. Yang ni bunga lawang ya. Yang ni saya tak tahu apa nama, saya lupa. Tengoklah. 3 sekawan ni kita kena ada. Masya Allah. Kawan-kawan YouTube ku semua, saya nak kongsikan dengan anda semua. Inilah bahan-bahan yang harus kita tumis bila kita nak masak daging merah Aceh. Tapi saya lupa apa nama benda ni. Mohon maaf ya, tolong tengok je. Saya zoomkan sikit jadi boleh nampak. Inilah bahan-bahan dia untuk menumis. Dan ini bahan-bahan dia yang kita akan blender sampai betul-betul halus untuk kita masak daging. Okey. Sekarang saya dah panaskan minyak. Saya dah buka nombor paling kuat 9. Saya dah panaskan api. Lalu kita tuangkan sedikit minyak untuk menumis.
Bila dah minyak dah panas, kita terus masukkan mula sekali bawang lah. Kita masukkan bawang. Terus kita masukkan serai. Lalu kita masukkan daun pandan, buah kapulaga, bunga cengkeh. Sekarang saya dah ingat ni nama dia buah cengkeh. Ya, bunga cengkeh, bukan buah cengkeh, bunga cengkeh. Yang ni juga kita masukkan sekali. Yang daun kari ni saya ada sikit je, bolehlah janji dia bau kan. Yang ni last kali kita masukkan. Lepas tu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk macam biasa sampai dia naik bau. Tunggu sekejap. Di sini saya dah siapkan daging sapi ataupun daging lembu yang isinya yang lembut sahaja, yang tak ada urat, tak ada banyak sangat urat macam ni lah. Jadi yang ni saya siapkan untuk masak putih sekejap lagi, yang ini untuk masak merah. Di sini saya dah letak sedikit kunyit dan garam. Lepas tu kita kena masukkan dia punya asam Jawa ataupun asam asam meh ya. Kalau bahasa Aceh kami panggil asam meh. Kalau bahasa Melayunya atau bahasa Indonesianya dia panggil asam Jawa. Jadi dalam daging kita kena letak ni, kita tak boleh letak air asam limau. Sebab nanti rasa dia tak sedap. Jadi kita letak asam boh meh saja ataupun asam Jawa secukupnya, tak perlu banyak, nanti dia masam sangat tak sedap pula kan. Lepas tu kita gaul dia. Kalau saya pakai tangan je lah. Kalau pakai tangan kita lebih, orang kata apa, suami ataupun anak-anak boleh merasakan air tangan umi dia macam ni. Kita bagi dia merata, betul-betul merata ya, macam ni. Dan kemudian ini bahan yang tadi yang telah kita blender halus, kita terus masukkan ke sini. Macam ni. Dia punya kelapa dia agak keras, jadi tak berapa licin sangat macam dekat kampung ya. Tapi tak apalah, okey lah, ni dah jadi kan. Lepas tu yang ni cili kering yang dah saya blender pun kita masukkan sekali. Macam ni. Ni kurang ni cili. Kejap lagi kena tambah satu mangkuk lagi ni ya. Satu mangkuk cuci ni. Lepas tu kita kena aduk juga dia sampai dia merata juga. Kita kena aduk dia sampai betul-betul merata. Macam ni. Pelan-pelan. Ni bekas dia agak kecil sebenarnya. Saya tersilap ambil tadi. Ingatkan tak masak banyak sangat. Rupa-rupanya adalah 2 kilo lebih sikit ni kot. Sebab esok insyaAllah saya nak buat open house, sedikit rumah terbuka untuk jiran-jiran tetangga kan. Kita nak merayakan Hari Raya Aidilfitri. Jadi mak megang, kami orang Aceh macam ni lah, mak megang. Kalau di Aceh panggil mak megang ataupun megang ya. Satu hari sebelum Hari Raya kami akan masak daging yang segar, daging yang segar. Lepas tu untuk Hari Raya pertama selepas sembahyang raya kami akan makan keluarga. Lepas tu panggil kawan-kawan jiran tetangga yang datang. Kami akan disajikan dengan nasi ataupun timpan ataupun yang buat lontong kan. Yang buat timpan, yang bagi nasi dengan daging merah, daging masak merah ataupun daging masak putih ataupun rendang. Macam-macam lah. Kuih raya juga. Kuih raya tu macam serap lah kot kan. Tapi kalau ni memang kami akan sajikan juga untuk family yang datang dari jauh ataupun jiran tetangga yang dekat. Kita meraihkan Hari Raya, hari yang paling gembira. Ni dah sebati kawan-kawan itu semua. Jadi
kita akan masukkan ke bahan yang kita tumis tadi. Kita kena masukkan dalam bahan yang kita tumis. Ini saya dah masukkan dengan yang tadi. Kita goreng bahan-bahan yang kita tumis tadi. Lepas itu kita masukkan daging. Macam ni. Kita aduk-aduk sedikit. Kita buka sangat, sikit-sikit je. Dan kita biarkan dalam beberapa minit, 5 minit macam tu lah. Sungguh gurih sekali, sungguh macam wangi sangat. Bau dia rempah-rempah rata semua kan, wangi dan gurih rasanya. Wangiannya pun sungguh luar biasa. Ini dah saya perah dalam 5 minit. Lepas tu jangan lupa kita letak garam secukupnya. Kalau nak letak perasa boleh. Yang pasti perasa daging ya. Kita boleh letak sedikit perasa daging, ataupun sedikit gula, ataupun sedikit gula merah, terserah. Suka hati masing-masing nak letak apa. Ni orang Aceh letak gula merah sikit lah. Ini resepi mak saya. Resepi umi saya, dia akan letak sedikit gula merah. Dan kita masukkan pati santan. Saya pakai santan yang original, ekologis ni maksudnya tak ada pengawet, yang asli. Jadi kita masukkan santan yang pekat. Kita masukkan santan yang pekat. Ini memang pati santan sahaja. Lalu kita aduk-aduk macam biasa. Kita tak perlu tambahkan air dulu ya, sebab kita nak bagi dia punya bumbu tadi dan pati santan dia masuk ke dalam daging, biar daging nanti terasa yang gurih sangat-sangat dan sedap sangat-sangat, cukup rasa semua. Paling penting sekali kalau masak daging Aceh ni, kami akan menggunakan kerisik. Jadi masukkan 2 ketul kerisik. Tadi saya dah blender kerisik sikit kan. Jadi tinggal masukkan seketul je lagi. Macam ni lah rupa dia. Kita kena masak dia dalam 1 jam sampai dia kering. Sampai dia kering, sampai dia bumbu ni masuk ke dalam daging semua. Ya. Kari tadi saya ada sikit je daun kari. Untuk wangi je kan. Ini dah kering. Dan sekarang kita dah boleh masukkan santan cair. Kita masukkan santan cair 2 kotak ni ya, 2 tin santan cair. Kita aduk-aduk. Macam ni lah rupa dia. Ini dah hampir masak. Kita tunggu mendidih biar santan dia betul-betul masak dan gurih ya. Sambil tu kita kena aduk-aduk lah, jangan sampai pecah santan, nanti tak sedap pula. Macam ni. InsyaAllah sekejap lagi dah masak dan kita boleh siapkan ubi kentang. Ini dia kawan-kawan YouTube semua, saya dah masukkan ubi kentang yang dipotong 4. Jadi alhamdulillah saya rasa dah masak, saya rasa dah cukup rasa semua. Yang sudah menonton sampai habis, terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Yang sudah subscribe, alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Semoga kita selalu saling support dan terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya. Mohon maaf lahir dan batin.